السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, mukminin mukminat, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur hari ini kita sudah menempuh 17 hari di dalam bulan Ramadan. Apa yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan pendengar dan juga penonton yang mengikuti secara langsung durus Ramadan kita pada hari ini ialah satu ayat daripada juzuk yang ke-17. Kalau kita tengok di dalam juzuk yang ke-17, di dalam surah Al-Anbiya, juzuk yang ke-13, kita ada satu surah yang dinamakan dengan surah Al-Anbiya, yang bermaksud surah Nabi-Nabi. Di dalamnya Allah Azza wa Jal menceritakan tentang kisah beberapa orang Nabi dengan ujian-ujian yang dikenakan kepada mereka. Cuma apa yang saya nak kongsi untuk peringatan dan juga pedoman untuk diri saya dan kita semua ialah pada ayat yang ke-90 surah Al-Anbiya ayat 90. Ayat ini penting untuk kita kerana pada ayat yang ke-90 ini Allah Azza wa Jal membongkar, membuka rahsia mustajabnya doa para nabi. Kerana di dalam ayat ini ataupun di dalam surah Al-Anbiya sebelum pada ayat 90 ini, Allah Azza wa Jal menceritakan tentang doa Ayyub alaihi salam. Kemudian Allah cerita tentang doa Yunus, dan Allah cerita tentang doa Zakaria. Kemana ketiga-tiga doa ini mustajab. Nabi Allah Ayyub alaihi salam, dia doa minta supaya Allah mengangkat penyakit yang mengenai diri dia. Ujian dan musibah yang Allah Ta'ala timpakan kepada Nabi Allah Ayyub alaihi salam dihilangkan daripadanya, diberikan kesembuhan dan dikembalikan balik nikmat itu. Allah telah makbulkan. Demikian juga Allah cerita tentang doa Yunus alaihi salam ketika mana dia telah ditelan oleh ikan nun. Kemudian dia berdoa kepada Allah dan Allah memakbulkan doanya dan Allah menyelamatkan dia daripada zulumat, kegelapan-kegelapan. Allah mengeluarkan Yunus daripada perut ikan nun. Kemudian Allah rakam tentang doa Zakaria. Nabi Allah Zakaria berdoa supaya diberikan anak, dikurniakan waris, dan Allah memakbulkan doa
Zakaria. Dan kalau kita tengok kenapa Allah Subhanahu wa taala memakbulkan, menerima dan memustajabkan doa ketiga-tiga orang nabi ini, ada rahsianya pada ayat ke-90. Sebab itu saya katakan ayat ini membongkar, menceritakan, membuka rahsia kenapa Allah memakbulkan dan memustajabkan doa para nabi. Jadi kalau kita yang ada hajat, ada doa, kemudian kita melakukan apa yang disebut di dalam surah Al-Anbiya ayat 90, sudah pasti doa kita juga akan seperti doa para nabi tadi, makbul, mustajab, dan kita dapat hajat yang kita nak. Cuba tengok pada ayat 90, apa Quran kata? Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjahu innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Ayat 90. Allah kata apa? Allah kata fastajabna lahu, dan kami telah memustajabkan doa yang diminta dan dipohon oleh Zakaria, dengan kami mengurniakan kepadanya Yahya. Wa wahabna lahu Yahya, dan kami kurniakan kepada Zakaria seorang anak, Yahya. Kemudian Quran cerita, wa aslahna lahu zawjahu, dan kami telah memperelokkan baginya isterinya. Dan Quran menyebut, ini rahsia, Quran kata innahum kanu, sesungguhnya mereka itu adalah daripada kalangan orang-orang yang yusari'una fil khairat. Nombor satu tuan-tuan, untuk doa itu dimustajabkan, dikurniakan oleh Allah, yusari'una fil khairat, kita bersegera melakukan kebaikan. Allah sebut. Jadi orang-orang yang memohon hajatnya, berdoa kepada Allah, hendaklah dia yusari'una fil khairat. Apa sahaja peluang kebaikan yang ada untuk dia lakukan, peluang untuk dia melakukan sesuatu yang khair, kebaikan, dia mengambil peluang itu dan merebut apa yang Allah Subhanahu wa taala suruh tadi. Yang pertama apa dia? Yusari'una fil khairat. Yang kedua, Allah menyebut wa yad'unana, dan mereka itu berdoa kepada kami raghaban wa rahaba, dalam keadaan mereka takut dan dalam keadaan mereka mengharapkan. Raghaban targhib, artinya mengharap. Warahaban tarhib, artinya takut. Jadi maksudnya satu orang yang berdoa kepada Allah, dia kena ada dua sifat, dia kena ada dua perasaan, raghaban warahaba. Dia kena ada perasaan mengharap ganjaran dan balasan daripada Allah, dalam masa yang sama rahaba, dia kena ada perasaan khauf, takut kepada siksaan Allah. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka itu kepada kami, perintah-perintah kami adalah orang yang patuh.
orang yang khusyuk. Jadi dalam ayat ini kalau kita tengok, Allah Azza wa Jal menggambarkan bahawa rahsia kepada mustajabnya doa Nabi Yunus, Nabi Ayub, termasuk Nabi Zakaria, kerana mereka itu orang yang segera dalam melakukan kebaikan. Sebahagian kita dia doa, tetapi apabila Allah Subhanahu wa taala menyuruh sesuatu yang baik, mengarahkan sesuatu yang baik, dia tidak bersegera untuk melakukan kebaikan itu. Itu antara punca kenapa doa dia tak mustajab. Dan dia tidak ada perasaan mengharap, ar-raja, dan dia tak ada perasaan takut. Baik, saya nak sebut cerita Zakaria sikit. Nabi Allah Zakaria. Kita tahu Nabi Allah Zakaria alaihi salam, antara benda yang paling menakutkan Nabi Zakaria, dia tak ada anak, tak ada waris. Kalau baca cerita Nabi Allah Zakaria, kita akan tahu antara perkara yang menduka citakan dia, yang menyedihkan dia, yang menyebabkan dia rasa sedih, rasa tak seronok, dia tak ada anak. Dan Nabi Allah Zakaria alaihi salam, dia mengharapkan anak itu bukan kerana nak mewarisi harta dia ke, nak mewarisi kedudukan dia ke, tetapi dia memikirkan sesiapakah yang akan menggantikan kerja dia sebagai seorang nabi untuk meneruskan dakwah dia. Dia fikir yang tu. Dan Nabi Zakaria ni tuan-tuan, kita kena tiru dia, kita kena contohi dia. Dia satu orang yang tidak pernah kecewa dengan Tuhan. Tuan-tuan boleh tengok dalam surah Maryam ayat 4, ayat 5, ayat 6. Balik tengok. Dia mengadu kepada Allah. Tengok, kita nak doa ni, kita mengadu kepada Allah. Doa ialah rintihan, doa ialah pengaduan, doa ialah permohonan, doa ialah permintaan, doa ialah pengharapan. Itu doa. Apa dia tu doa? Doa ialah sesuatu yang kita harapkan, yang kita minta, yang kita merintih, yang kita mengadu kepada Allah untuk Allah memberikan apa yang kita inginkan. Dalam ayat yang keempat surah Maryam, qala rabbi inni wahanal 'azm. Wahai Tuhan, tulangku telah menjadi rapuh. Tengok bahasa yang digunakan oleh Nabi Zakaria. Dia kata, Rabbi, ya Allah, sesungguhnya aku telah menjadi lemah, tua. Dia kata, inni wahanal 'azm. Tulang aku telah menjadi rapuh, lemah. Aku dah jadi tak larat, aku dah tua. Dia susah hati sebab dia tua ni, dia nak mati, anak tak ada lagi. Risau dia. Washta'al ar-ra's, washta'al ar-ra'su shayba. Dan dia kata, rambut aku dah beruban dah. Dia mengadu kepada Allah. Dia kata apa? Ya Allah, aku dah tua, rambut dah beruban, tulang dah tak larat, usia aku dah semakin lanjut, aku masih lagi belum dikurniakan anak. Sebab itu orang yang Allah Ta'ala kurniakan anak, satu rezeki yang mungkin sebahagian orang tak ada. Dan kita tengok kadang-kadang manusia ni, Allah Azza wa Jal bagi kepada dia segala-galanya, tapi Allah tak bagi waris keturunan untuk menyambung apa yang dia tinggalkan. Sebab itu Nabi SAW sebut dalam hadis yang lain, baginda bangga mempunyai umat yang ramai, anak yang ramai. Nabi kata, menikahlah, tazawwaju, kahwinlah oleh kamu dengan wanita yang subur, wanita yang boleh melahirkan anak yang ramai, kerana sesungguhnya aku bangga pada hari kiamat
umat yang paling ramai adalah umat aku. Sebab itu antara benda yang menakutkan orang, yang mendukacitakan orang, yang menyedihkan sebahagian besar manusia, Allah tidak mengizinkan dia untuk memiliki zuriat keturunan. Masalah yang dihadapi oleh Nabi Zakaria bukan kerana tak ada kedudukan dia seorang Nabi, tetapi yang merusingkan dia, yang menyusahkan hati dia ialah dia tak ada anak. Sebab itu kita tengok sebahagian orang habis puluhan ribu, ratusan ribu untuk mendapat seorang anak. Anak adalah anugerah, rezeki, kurniaan Allah. Sebab itu kita doa, Rabbana hablana. Tengok bahasa kita, bahasa Quran gunalah, Rabbana hablana. Ya Allah, kurniakan. Anak itu kurniaan, anugerah. Bukan semua orang yang berkahwin ada anak. Hadirin mukminin, kita sambung. Kemudian apa yang mahalnya, apa yang begitu hebatnya Nabi Zakaria ini, dia doa ni bukan sehari tau, dia doa ni bukan 2 hari, dia doa ni bukan seminggu, dia doa daripada muda sampai tua. Punyalah panjang sejarah dia, punyalah lama dia berdoa. Tapi dia kata apa? Ini yang Tuhan respon doa dia tu. Dia kata telah tua umur aku, telah beruban rambut aku, telah lemah diri aku, dan telah lama aku berdoa. Dia kata apa dalam ayat tu? Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Dia kata, ya Allah, aku tidak pernah kecewa, aku tidak pernah kecewa berdoa kepada Engkau. Wala akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Tengok bahasa yang digunakan oleh Zakaria. Walam akun, dan aku tidak pernah walaupun sekali sepanjang masa aku berdoa kepada Engkau, ya Allah, bidu'aika rabbi syaqiyya, aku kecewa dan aku rasa rugi berdoa. Tak. Sebab itu doa ni antara sebab kenapa Allah mustajab kan? Satu orang yang tidak tergesa-gesa di dalam doa, satu orang yang tidak tergopoh gapah di dalam berdoa, satu orang yang sabar dan tidak pernah bersangka buruk dengan Allah. Doa ialah satu perkara seorang hamba yang senantiasa bersangka baik dan dia tak pernah kecewa dengan Allah. Walaupun mungkin Zakaria tengok dia bagi tahu dekat Allah, dia kata aku dah tua dah, isteri aku mandul, tapi tetap dia sangka baik kepada Allah. Sebab itu dalam hadis yang lain Nabi SAW sebut, ana 'inda dhanni abdi. Sebab itu kita tak boleh ada sangka buruk dengan Allah, kerana Allah menyebut di dalam hadis kursi, ana 'inda dhanni abdi, aku berdasarkan apa yang disangka oleh hamba-Ku. Allah kata, macam mana mereka sangka aku, demikianlah aku melayan dan menjawab apa yang mereka sangka itu. Sesiapa yang dia doa kemudian dia kecewa dengan Allah, dia kecewa dengan Allah, dia rasa Allah tak boleh perkenankan doa dia, dia rasa Allah tak dengar doa dia, dia rasa Allah tak boleh nak memenuhi hajat dia, dia fras dengan Allah. Allah kata, macam mana dia sangka, demikianlah aku membalas apa yang sangkaannya itu. Pasal itu Zakaria kata, walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya, aku tak kecewa dengan doa yang aku minta kepada Allah. Kadang-kadang kita kena tanya juga diri kita,
Berapa lama yang kita doa dan berapa doa yang Tuhan dah tolak. Masalah yang berlaku dalam kita berdoa ni tuan-tuan, sedikitlah saya nak kongsi. Kita tak rasa yang Tuhan dah mustajabkan doa tu. Sebab Tuhan makbulkan dalam bentuk yang kita tak minta. Jadi sebenarnya Tuhan telah menjawab doa tadi ni. Tapi doa yang Tuhan jawab itu dalam bentuk yang kita tak minta. Jadi bila kita tak minta benda tu, tapi Tuhan bagi, kita tak rasa kata yang tu ialah kesan daripada doa yang kita minta. Satu orang mungkin dia doa dia nak kaya, tapi Tuhan tak bagi dia kaya, tapi Tuhan memberi ketenangan. Dan dia tak rasa tenang tu ialah doa dia yang mustajab tu. Sebab dia minta kaya, tapi yang dia dapat tenang. Jadi dia duk rasa doa dia tak mustajab. Sedangkan doa dia dah makbul. Kenapa dia minta kaya tu? Kerana dengan kaya tu boleh menenangkan jiwa dia. Itu yang dia sangka. Tapi Tuhan telah bagi ketenangan. Itu yang dia nak. Kalau Tuhan bagi kaya, mungkin dia tak bahagia, mungkin dia tak tenang. Tak dapat juga. Nampak? Maka Allah Azza wa Jal menjawab doa berdasarkan keperluan. Kemudian tuan-tuan hadirin mukminin, Allah Subhanahu wa taala cerita, Allah kata wa Zakaria. Tengok ayat yang sebelum tu 89. Wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, ni dia minta sungguh-sungguh. Sebab itu kita jangan putus asa tuan-tuan. Nabi SAW sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Ini bagi siapa yang rajin doa, utamanya dalam bulan Ramadan, bulan doa. Ramadan ni bulan doa. Kita punya waktu untuk berdoa dalam bulan Ramadan ni sangat luas, sangat banyak. Ketika sahur, ketika sedang berpuasa, ketika hendak berbuka, di dalam salat malam, semua waktu ni mustajab. Cuma Nabi sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabah. Nabi kata ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Doalah kepada Allah dalam keadaan kamu yakin Allah akan mustajabkan doa itu. Seperti yang dibuat oleh Nabi Zakaria, Nabi Yunus dan Nabi Ayyub. Apa dia? Muqinun, yakin. Sebahagian orang kadang-kadang, saya tak katalah salah, tapi kita tengok dia doa, dia tak yakin. Apatah lagi doa kadang-kadang doa bismillah, 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 bismillah. Lepas daripada tarawih kita angkat tangan, kita doa. Doa masing-masing. Dan doa, Quran cerita tadarruan, dalam keadaan merendah diri, khufyah, dalam keadaan diam, sunyi, wadunal jahr, dan tidak mengangkat suara. Doa. Nabi kata dekat sahabat, kamu bukan minta kepada yang pekak, kamu bukan minta kepada yang tuli, jangan angkat suara. Ini bukan choir, pertandingan choir ke, pertandingan orkestra, kita nak beralun-alun, nak bersajak-sajak, nak berirama. Ini doa, permintaan. Setengah kita tengok doa nak macam choir, orkestra. Ada rentak, ada irama. Kan? Dan kadang-kadang tuan-tuan, kita di dalam bulan Ramadan ni, pada 15 akhir Ramadan, di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah, dia sunatkan untuk kita qunut witir. Qunut witir tu ialah kita doa
di dalam salat witir. Jadi sebab itu di masjid-masjid sebahagiannya dia baca kunut doa. Doa kunut witir ni simple. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait. Itu doa kunut. Kunut witir. Asalnya doa itu ialah doa kunut witir. Dan tuan-tuan masa tu imam baca sunat amin, 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 amin kan? Sebahagian ulama kata imam-imam yang doa ni jangan melampau lah. Kadang-kadang doa dia sengaja buat doa lebih panjang daripada sembahyang. Sampai kawan tu mula-mula angkat tangan, dengan mendayu-dayu Dr. Said Al-Kamali, Said Kamali, dia kritik ni perbuatan bersajak dalam doa ni. Dr. Said Kamali kan dia kritik orang yang bersajak dalam doa ni. Kadang-kadang sakar tak ada doa, dia jadi macam satu buat-buat, satu yang dibuat-buat. Dia bukan satu permintaan, doa simple, doa ringkas, doa kan? Baik. Kemudian Nabi kata lagi apa? Nabi kata syarat untuk doa itu mustajab, ud'u Allah wa antum muqinun bil ijabah. Doalah kepada Allah dalam keadaan kamu yakin doa itu akan dimustajabkan oleh Allah. Wa'lamu anna Allah la yastajibu ad-du'a min qalbin ghafillah. Ketahuilah oleh kamu, kata Nabi, sesungguhnya Allah tidak akan memustajabkan doa yang diminta daripada hati ghafil, yang lalai. Nabi beritahu Allah Ta'ala tidak akan memustajabkan, tidak akan memakbulkan doa yang terbit daripada hati yang lalai, lahin, hati yang main-main, lahwun, hati yang bermain-main dengan doa dia. Sebab itu doa soal permintaan yang keluar daripada hati. Sebab itu mustajabnya doa Nabi Yunus tadi, mustajabnya doa Nabi Ayub, makbulnya doa Nabi Zakaria. Allah Ta'ala bagi anak nama Yahya. Dan wanita, tengok, isteri dia tu asalnya mandul. Lepas tu Allah kata wa aslahna lahu zaujahu, dan kami telah memperelokkan, membaikkan pasangannya, isterinya, dan kami mengurniakan anak baginya Yahya. Dia bagi tahu dekat Tuhan, dia kata dia ni dah tua dah. Tua ni nak beranak macam mana? Isteri dia pula mandul. Nampak tak? Dua benda yang mustahil lah. Satu dah tua, satu lagi isteri dia mandul. Tapi tengok Allah bagi tahu. Allah kata kami kurniakan kepada engkau Yahya. Doa tak ada benda yang Tuhan tak boleh penuhi. Tuan-tuan doa, saya doa minta. Kita kata boleh ke? Kita pergi hospital, doktor bagi tahu kata kita tak ada harapan nak hidup. Atau kita dapat satu masalah yang tak ada jalan keluar, yang kita rasa kelam, gelemat, kita rasa habis dah, putus harapan kita. Sedangkan orang yang mandul, Tuhan boleh kurniakan anak. Orang yang sudah tua, Tuhan boleh rezekikan anak. Takkan ada yang lebih besar yang Tuhan tak boleh buat. Tapi syaratnya apa? Yusari'una fil khairat. Dalam tuan-tuan berdoa tu, dalam tuan-tuan minta dekat Allah, pertama yakin, yang kedua jangan kecewa. Macam yang disebut oleh Nabi Zakaria tadi, jangan putus asa. Dan tuan-tuan kalau ada peluang buat baik, cepat-cepat buat baik. Sedekah ke, buat kebajikan ke, buat kerja-kerja masyarakat ke, ambil cepat. Dan bila tuan-tuan doa, ya do'una raghaban wa rahaba, tuan-tuan doalah dalam keadaan mengharapkan pahala, mengharapkan permohonan itu dimustajabkan. Dan tuan-tuan takutlah Allah mengazab tuan-tuan. Siapa yang ada tiga benda ni,
Allah mustajab doa dia. Surah Al-Anbiya ayat 90. Mudah-mudahan tadabbur kita pada ayat 90 surah Al-Anbiya, cerita Nabi Allah Zakaria pada juzuk yang ke-17 tanggal 17 Ramadan ini memberikan panduan dan pedoman bagaimana kita nak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma sami'tum astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.